pun duduklah dalam kapal itu, dan barangkali Tuhan ingin membuktikan kepada kami bahawa bagaimana cara hidup perkongsian manusia dengan manusia lain dalam kapal itu. Saya selalu berceramah tentang perkongsian agama. Perkongsian agama yang saya maksudkan ialah kita memahami agama orang lain dan kita menghormati dengan kepercayaan-kepercayaan dan adat-adat yang berbeza. Saya selalu membicarakan benda ini sebab saya juga mengajar subjek perbandingan agama. Rupa-rupanya Tuhan Allah SWT nak saya merasakan suasana itu di atas kapal itu. Dalam kapal Mavi Marmara ini kita dapati ada wartawan-wartawan yang bukan wartawan yang beragama Islam. Mereka juga duduk dalam kapal ini dengan perasaan ingin memberikan bantuan dan sokongan kepada masyarakat Gaza. Saya pernah berbual dengan beberapa non-Muslim selain daripada padri tadi. Saya bertanya kepada mereka, tak takut ke anda berada dalam kapal itu? Sepatutnya wartawan yang interview saya, tapi saya mengambil kesempatan untuk menemudu ke wartawan itu. Dia kata dia yakin dia tidak akan diapa-apakan. Saya kata kenapa? Sebab saya adalah wartawan. Dalam peraturan dunia, wartawan tidak boleh diperlakukan sebarangan. Dia kata. So anda tidak takut? Tidak. Adakah, saya tanya pada dia, adakah kemungkinan yang akan berlaku pada kapal ini? Dia kata saya percaya Israel tak akan ganggu kapal ini. Baik, saya nak tunjukkan pada anda bahawa kapal Mavi Marmara ini dia mengambil beberapa kaedah. Kalau ada di kalangan anda bertanya, kapal Mavi Marmara bertolak ni ada mengikut mana-mana kefahaman, kajian dan sebagainya. Baik, saya nak tunjukkan pada anda bahawa agama Islam adalah agama yang membawa kepada keamanan. Agama Islam adalah agama yang menentang peperangan. Agama Islam ialah agama yang tidak suka berlakunya pembunuhan, ya, dan memusnahkan alam dan sebagainya. Ini cukup jelas dalam agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW cuba membina Madinah supaya menjadi sebuah negara yang hebat. Di dalamnya ada pelbagai agama. Di Madinah itu ada orang Yahudi, di Madinah itu ada orang Kristian, dan di Madinah itu ada orang Islam. Dan oleh kerana orang Islam ramai, orang Islamlah yang memimpin, maka orang-orang Yahudi duduk dalam keadaan aman di bumi Madinah ketika itu. Orang-orang Kristian duduk dalam keadaan aman di dalam sebuah negara yang bernama negara Madinah yang dipimpin oleh Prophet Muhammad SAW. Ini sejarah membuktikan begitu. Tetapi orang-orang Quraisy daripada Mekah datang menyerang Madinah. Maka berlakulah peperangan Badar, dan yang kedua berlakulah peperangan Uhud, dan ketiga berlakulah peperangan Khandaq. Dan Nabi Muhammad SAW cuba berusaha supaya tidak ada peperangan. Kita semua kena faham sejarah ini. Tidak ada peperangan. Nabi mengelak perang Badar tapi berlaku, mengelak perang Uhud tapi berlaku, mengelak perang Khandaq berlaku, dan akhirnya Nabi sengaja membawa sekumpulan sahabat, pengikut-pengikutnya, followers dia, dalam keadaan pakai ihram. Tentu anda faham bila saya kata pakai ihram ini berarti memakai satu pakaian yang sedang berlaku di tanah Mekah sekarang orang pergi haji. Bagi orang lelaki bila pakai ihram maksudnya apa? Seluar dalam tak boleh pakai. Betul kan? Dengar tak? Untuk cakap kuat kan? Pakai ihram ialah memakai dua kain putih di atas dan bawah, tidak boleh pakai yang berjahit. Seluar dalam tak boleh pakai. Maknanya pergi ke Mekah, ketika Mekah menyerang Madinah untuk perang Badar, menyerang perang Uhud, menyerang perang Khandaq, tiba-tiba Prophet Muhammad dengan berani pergi ke Mekah dalam keadaan pakai ihram, berarti tidak mahu perang, tidak membawa senjata dan sebagainya. Ini tindakan yang berani yang kita belajar dalam sejarah. Kapal Mavi Marmara adalah sebuah kapal kemanusiaan yang mana kita sengaja membawa dalam keadaan Israel itu mengganas, membunuh dan sebagainya, masuk ke Israel, kalau dia mengaku itu negara dia, masuk ke negara Gaza yang dijajah oleh Israel itu dalam keadaan aman. Kami cuba mengulangi peristiwa Uhud itu. Peristiwa apa? Hudaibiyah. Maafkan saya, peristiwa Hudaibiyah. Nah, bila sampai saja dekat Hudaibiyah, Nabi SAW minta izin kepada pemimpin Quraisy, kami nak masuk cara aman, kami tidak bawa senjata, kami pakai ihram, kami nak melakukan umrah, satu aktiviti dalam Mekah, tawaf dan sa'i. Orang-orang Quraisy kebingungan. Kalau mereka bunuh
ini, seluruh semenanjung Arab akan memberontak kerana kamu membunuh manusia yang sedang nak beribadah. Kalau orang Quraisy benarkan Nabi Muhammad masuk dalam dengan tawaf, semenanjung tanah Arab akan ketawakan orang Quraisy. Kenapa ketawakan? Engkau perang Badar, engkau perang Uhud, engkau perang Khandaq, tiba-tiba dia masuk dalam negara engkau sendiri dengan aman damai, engkau benarkan? Orang Quraisy menghadapi tekanan. Kalau serang, akan diketawakan oleh semenanjung Arab. Kalau benarkan pun akan diketawakan oleh semenanjung tanah Arab. Siasat politik yang sama digunakan oleh kapal Mavi Marmara. Kalau kapal ini dibenarkan masuk menghantarkan bantuan dengan aman dan damai, Israel akan merasa tekanan. Ini negara yang aku kepung, tiba-tiba dia masuk dengan aman damai, ditolong dengan aman damai. Dan kalau dia bom kapal kami, tenggelamlah kapal kami, seluruh dunia akan marah pada dia. Kita mempelajari daripada sirah bahawa kapal Mavi Marmara ini bukan kapal untuk berperang, tapi membawa kedamaian dengan penuh kebijaksanaan. Dalam kapal Mavi Marmara ini, kita bawa kanak-kanak nak buktikan bahawa ini bukan perang. Bayi berusia 2 bulan berada dalam kapal itu. Kita ada 5 orang yang usia 80 tahun ke atas. Kalau nak perang takkanlah bawa orang yang berusia warga emas seperti itu, menyusahkan. Kapal ini kapal perang, dia tidak membawa alat-alat kelengkapan mempertahankan diri. Percayalah, kapal ini ada 600 orang dalam kapal Mavi, 600 lebih. Alat kecemasan, emas, topeng untuk berlindung daripada gas beracun kalau berlaku gas beracun ini. Dalam 600 orang tu hanya 25 set, maknanya 25 keping saja dia bawa. Nak kongsi dengan 600 orang. Kalau kena gas beracun, ada 25 set saja. Berarti kita menunjukkan kepada dunia bahawa kami betul-betul bukan untuk perang, dan mengandaikan dalam kepala kami bukan diserang. Kami tak akan diserang sebab kami penuh yang keyakinan kapal kemanusiaan. Ada orang berkata berani sangat ke kapal Mavi Marmara ni. Saya mengatakan bahawa Prophet Muhammad bila dia nak memberhentikan perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq tadi, dia membuat sesuatu yang pelik. Ketika orang menyerang, dia pergi dengan cara open, dan akhirnya berlaku perjanjian. Orang-orang Mekah pun kata, kalau macam tu, kalau kau nak buat umrah tahun depan datang. Yang dah pakai ihram, bagi masyarakat Islam kalau dah pakai ihram, tiba-tiba batalkan untuk masuk ke Mekah ataupun batalkan tawaf dan sa'i, kena dam, kena sembelih. Ia sangat memalukan Nabi SAW dan para sahabat sepatutnya. Tetapi Nabi tahu kesan daripada itu telah menyebabkan orang-orang Quraisy bersetuju supaya kita tidak berperang. Nah, ketika tidak berperang itulah Nabi SAW membangunkan Madinah, sehingga Madinah menjadi lebih besar, lebih cantik, lebih tersusun dan lebih teratur. Bahawa faktor kedamaian, keamanan adalah merupakan cita-cita seluruh umat Islam. Dan malah cita-cita seluruh penduduk dunia. Walaupun ada tuduhan-tuduhan mengatakan bahawa Islam ini agama pengganas, tapi sebenarnya ia sangat tidak tepat. Kerana ia adalah agama yang membawa kepada keamanan sejagat dan kemanusiaan. Dan barangkali peperangan-peperangan yang berlaku dalam Islam ialah kesan apabila umat Islam diserang. Ataupun peperangan itu berlaku kesan daripada untuk mempertahankan sesuatu, bukan dengan sengaja untuk menumpahkan. Ini satu prinsip yang cukup jelas. Maka kapal Mavi Marmara itu pun dilancarkan bersama-sama dengan semangat kemanusiaan yang ada, dengan penuh rasa, saya katakan tadi, semangat kemanusiaan, dan dicantum dengan semangat sayangkan kepada saudara dan sebagainya. Maka di dalam kapal itu penuh aktiviti. Ada masa aktiviti kami dengan umat Islam. Setiap pagi kami membaca maksurat pagi dan petang. Setiap hari kami membaca Al-Quran dalam kapal. Pada waktu malam kami penuhkan aktiviti dengan Qiyamul Lail. Sebahagian daripada kami berpuasa Nabi Daud, iaitu selang sehari, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Dan suasananya penuh dengan suasana ibadah. Pada waktu yang sama juga kami meraihkan yang saya katakan non-Muslim. Ada persembahan-persembahan bagi non-Muslim. Dan juga pada waktu yang sama kami
juga membersihkan kapal beramai-ramai. Saya cukup senang apabila ulama-ulama dalam kapal itu turut bersama-sama membasuh tandas beramai-ramai. Dibuka serban dia, buka jubah dia, maka sama-samalah membersihkan tandas kapal itu. Berarti tidak kira apa standard, tidak kira apa satu suasana manis dalam kapal itu. Suasana kemanisan itulah yang telah kami bina dalam kapal Mavi Marmara. Baik, kapal itu berjalan dan kami di Malaysia kami mempunyai 12 orang yang menyertai kapal. Kapal ini pertama sekali, NGO yang pertama ialah Haluan Palestin. Sebuah NGO Palestin yang menghantar 5 orang dalam kapal ini. Haluan Palestin. NGO yang kedua di dalam kapal ini, Aqsa Sharif, saya sendiri. Sebuah organisasi yang baru ditubuhkan. Saya selaku pengasasnya, pengurusinya. Organisasi yang ketiga iaitu Yayasan Amal Malaysia. Seorang daripada timbalan Presiden Yayasan Amal, dia duduk dalam kapal bersama kami. Di dalam kapal ini ada Muslim Care, sebuah persatuan organisasi di negeri Selangor yang mengambil berat tentang aktiviti kebajikan juga. Dalam kapal ini ada Pertubuhan Jemaah Islam Malaysia JIM, Dr. Selamat, dan seorang engineer PhD dalam bidang mining, perlombongan. Dan dalam kapal ini kami bawa wartawan media yang terdiri daripada Astro Awani, wartawan Ashraf, dan juga kameraman dia. Saya teringat ketika saya berbual dengan rakan kameraman ini dalam kapal terbang, saya tanya pada dia, anda tahu tak kita nak buat liputan apa ni? Dah tak adalah, dia suruh tengok ambil gambar orang Gaza nak hantar bantuan, ada gambar orang Yahudi tu suruh ambil. Dalam hati saya, kau tak tahu kau nak kena serang mungkin. Tapi bila sampai ke Turki memang agak mencemaskan bila dia mendengar taklimat sebenar. Sebab bos dia tak cerita betul, tak cerita habis. Baik. Tapi atas dasar dan semangat itulah akhirnya dia tetap bersama sehingga akhirnya, sehingga balik suasana. Jadi ada beberapa organisasi kemanusiaan yang bersama dengan kami. Pertama tadi kita kata apa? Haluan Palestin, Aqsa Sharif, Yayasan Amal, Muslim Care, Pertubuhan Jemaah Islam Malaysia JIM, dan media. Ada 6 organisasi. Maka kami dengan penuh rasa mesra berada dalam kapal itu. Komunikasi dalam kapal itu dikuasai oleh orang-orang Turki sebab kapal bertolak pada negara kapal dia, dan memerlukan penterjemah kepada bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Oleh kerana saya boleh berbahasa Inggeris dan boleh berbahasa Arab dan memang bidang saya bahasa Arab, maka kami berkomunikasi dan saya membantu urusan-urusan penterjemahan dan sebagainya. Baik, kapal ini saya nak tunjukkan, walaupun anda dah lihat beberapa saiz kapal yang ada, saya nak tunjukkan bahawa kapal yang boleh diisi dengan 600 orang lebih, kapal yang boleh diisi dengan 600 orang lebih ini, kapal kami besar ya. Ini suatu suasana ketika kami nak bertolak. Lihat keindahan bandar Turki ya. Tinggi ya kapal ini. Bawah tingkat, tingkat 2, 3 dan 4, atas seperti lantai semua. Ini mereka seluruh penduduk Turki mengalu-alukan kemerdekaan kami. Dan kami jangan contoh atau pokok pun ada. Others meanwhile boarded smaller boats behind the ship to show their support. Ini bulan Presiden IHA ini wakil daripada negara-negara. Lihat, kami adalah kemanusiaan campur. Ini Syekh Raid Salah. Ini saudara saya daripada Haluan Palestin, Nur Azman. Ini Dr. Halim. Lihat suasana meriah, berdoa dan menikmati lagu daripada Turki.
overlooking the crowd. Lihat kapal yang begitu panjang, And loaded besar. with aid by the Turkish Humanitarian Foundation, known as the IHH, prepared for launch. While it has a capacity of around 700 passengers, for now it's being manned by a skeleton crew. It's a perilous mission. Israel, which uses its navy to enforce the siege on water around the Gaza Strip, has told the aid ships not to come, while previous boats have made... Baik, itu suasana sebelum kami bertolak. Lihat bentuk kapal yang kita katakan tadi. Ya. Kapal ini saya katakan tadi mengandung 4 tingkat. Headed to Gaza. Others have been stopped by the Israeli Navy, which has used force. Baik, dalam kapal ini kami terpaksa menangguh beberapa kali perjalanan disebabkan kami membuka peluang kepada kapal-kapal daripada negara Eropah untuk join, dan alhamdulillah kita dapat kapal-kapal daripada Greece semua mendaftar untuk bersama-sama bertolak daripada Turki menuju ke Gaza. Tapi akhirnya kita dapati bahawa ada tekanan-tekanan daripada negara Israel kepada jiran-jiran yang berada Turki supaya tidak membenarkan dan tidak memberi laluan kepada mereka. Akhirnya kapal Mavi Banghara ini bergerak secara bersendirian. Ketika dalam perjalanan, nanti saya akan tunjukkan sedikit dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan itu, cuba anda bayangkan, tiba-tiba ada sebuah kapal terapung di tengah-tengah lautan. Di dalamnya ada 15 orang. Kapten kapal mula menghubungi kapal apa ni sangkut tengah-tengah, berhenti tengah jalan. Dan mereka menjawab mereka adalah kapal yang nak join pergi ke Gaza. Dan ketika tanya, kenapa kamu tidak mendaftar lagi? Dia kata kami tidak mendaftar sebab tak sempat. Kami nak ikut begitu. Pihak penganjur mengatakan mana boleh. Tengah-tengah jalan nak naik taksi macam tu. Ini kalau Kelantan boleh lah. Boleh tahan-tahan begitu saja kan. Nah, mereka memberitahu melalui communicate, melalui telefon, mengatakan bahawa kami memang nak join. Tiba-tiba kapal kami disabotaj. Cuba bayangkan, dia beritahu dia disabotaj. Bahagian steering tu rosak dan bahagian kipas juga rosak. Tolonglah bawa kami bersama ke Gaza dengan 15 orang yang ada dengan kami. Dalam kapal kami bermesyuarat, pimpinan-pimpinan organisasi dalam kapal bermesyuarat, kalau bagi entah-entah ini intelijen mana-mana masuk 15 orang, habis kita semua nanti. Kalau tak semua intelijen, salah seorang daripada tentu yang menjadi orang yang buat sabotaj. Kalau 15 orang tu kata kapal kami dia sabotaj, mestilah salah seorang daripada 15 orang tu. Jadi kalau kami bawa ke 15 orang, berarti kami bawa seorang yang akan sabotaj juga. So, ramai kan tak boleh, tapi mengikut syariat Islam, apabila kita jumpa orang dalam keadaan kesusahan dan kita mampu untuk menyelamatkan dia, maka wajib selamatkan dia. Maka keputusan dia buat, walau jahat macam mana kapal yang tersarai tengah laut itu, kena tolong selamatkan dia. Kalau